Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alha- Alhamdulillah, hari ini adalah 27 Rejab bersama 27 Rejab tahun 1445. Jadi pada hari ini seluruh dunia menyambut satu peristiwa penting, iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj yang merupakan mukjizat yang dianugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun ahli sejarah tidak sepakat dari segi tarikh, namun ia tidak menjadi persoalan kerana peristiwa itu sendiri memang disepakati oleh seluruh umat Islam. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kita tahu dengan tepat tarikhnya, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan mewahyukan ataupun mengilhamkan kepada Nabi dan para sahabat supaya mencatat dengan tepat tarikh. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih penting ialah ibrah daripada peristiwa itu sendiri. Jadi bercakap tentang Isra dan Mi'raj ini, kita tidak boleh lari daripada hakikatnya bahawa ia satu mukjizat di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menggabungkan dua masjid yang terpenting di atas muka bumi ini, iaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu Wa Taala sebut secara jelas di dalam firman-Nya ayat 1 surah Al-Isra. Surah itu sendiri dinamakan dengan Al-Isra. Subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memang sengaja menjadikan mukjizat ini perjalanan dalam satu malam daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Jadi dengan jelas menunjukkan pentingnya dua masjid ini, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, menunjukkan sangat penting dua masjid ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau tak penting, kenapa Allah bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Masjid Al-Aqsa? Kenapa tak bawa tempat-tempat lain? Jadi Allah nak tunjuk pada kita bahawa Masjidil Aqsa sangat penting untuk kita. Jadi pada tarikh kita ingat peristiwa Isra ni, maka marilah kita sama-sama mempertingkatkan lagi azam kita, usaha kita untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa daripada cengkaman penjajah yang zalim, yang durjana, yang melakukan segala kejahatan yang amat keji terhadap penduduk di Palestin, yang di mana Palestin adalah bumi yang diberkati, yang disitulah terletaknya Masjid Al-Aqsa yang mulia ini. Jadi sebab kebanyakan ulama mengatakan bahawa dua peristiwa ini berlaku pada satu malam, iaitu peristiwa Isra, perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Kemudian daripada Masjid Al-Aqsa berlaku satu lagi peristiwa yang cukup penting juga, yang tak kurang pentingnya, iaitu Mi'raj. Ya, Mi'raj daripada Masjid Al-Aqsa dimi'rajkan ke tempat yang paling tinggi yang tidak pernah dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala makhluknya yang lain selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak pengajaran yang telah dikupas oleh ramai ulama yang tak terbilang lah, ya, daripada dahulu sehingga sekarang. Ya, bermacam-macam ibrah yang diambil daripada dua peristiwa penting ini,
dari sudut agama, dari sudut dunia, dari sudut dakwah, dari pelbagai sudut. Dan semua kita sedia maklum, ketika Mi'raj itu Nabi SAW telah difardukan solat yang pada asalnya 50 waktu sehari semalam, kemudian diringankan kepada 5 waktu, tetapi ganjarannya sama dengan 50 waktu. Itu adalah kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahawa rukun utama dalam solat ialah Fatihah. Antara rukun terpenting, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sepotong hadis, tidak ada solat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan kalau kita perhatikan, ya, peristiwa Isra' dan Mi'raj itu seolah-olah menterjemah kepada isi kandungan Al-Fatihah itu. Ya, cuba kita perhatikan ayat demi ayat surah Al-Fatihah. Allah sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alamin jamak, alam-alam. Maknanya Tuhan pemilik sekalian alam, bukan satu alam tapi banyak alam. Jadi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam alam-alam, beberapa alam, ya, daripada alam dunia, alam akhirat, alam bumi, alam langit, alam nyata, alam ghaib, alam manusia, alam malaikat. Semua alam diperlihatkan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di alam dunia, kemudian dibawa ke langit, alam di luar bumi ini. Di sini Nabi bergaul, berinteraksi, melihat makhluk manusia, tapi di langit sana Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan alam malaikat. Ya, pada atas langit yang ketujuh itu terdapat Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini seperti Kaabah lah di bumi ini. Kan manusia bertawaf di keliling Kaabah di muka bumi ini. Di atas langit sana terdapat Baitul Ma'mur. Dia ibarat Kaabah di bumi. Jadi tempat malaikat beribadah mengelilingi Baitul Ma'mur itu. Jadi Nabi SAW diperlihatkan alam itu, Baitul Ma'mur ini setiap hari dikunjungi oleh 70,000 atau 700,000. Dah lupa pula, ya. Jadi beratus ribu para malaikat setiap hari mengunjungi Baitul Ma'mur, dan bila mereka keluar, mereka tak boleh kembali lagi sehingga hari kiamat. Maksudnya sesak. Ya, setiap malaikat itu ada peluang sekali je untuk tawaf di Baitul Ma'mur itu. Jadi Nabi SAW melihat alam malaikat di langit. Jadi menterjemah kepada al-alamin itu, Nabi SAW diperlihatkan alam nyata di sini, alam gaib di sana, kemudian diperlihatkan juga alam akhirat, ya, syurga, neraka dan pelbagai alam yang diperlihatkan kepada Nabi SAW, sebagaimana Allah sebut linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan, perlihatkan kepada Nabi SAW daripada tanda-tanda kebesaran kami. Al-alamin, Nabi ditunjukkan pelbagai alam selain daripada alam dunia, alam nyata dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj itu. Ayat kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Memanglah terselah dalam mana-mana aspek pun kehidupan kita. Dan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini makin terselah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahawa peristiwa ini berlaku pada tahun yang dikenali dengan Amul Huzni, tahun duka cita, di mana Nabi SAW kehilangan dua orang yang sangat penting dalam hidupnya dan dalam mendukung baginda dalam usaha dakwah ini,
iaitu bapa saudaranya Abu Talib dan isteri tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Jadi dalam keadaan Nabi bersedih kehilangan dua tonggak baginda yang menjadi macam tulang belakang kepada gerakan dakwah baginda, Allah tunjukkan kasih sayangnya. Allah tak abaikan baginda, malah Allah tunjukkan suatu yang lebih lebih kuat, ya. Pergantungan sebenarnya bukan kepada manusia, tapi Allah lah tempat bergantung. Jadi manusia itu hanya jadi Allah bagi sebagai sebab sahaja. Kalau tak ada sebab itu, tidak bermakna Allah tidak boleh menolong. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan bahawa dialah yang sebenarnya mendukung, menyokong, membantu, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makin terselah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan dia yang memiliki semesta alam, alam-alam, semua alam di bawah jagaannya, kendaliannya, usahanya. Jadi dia boleh bawa siapa saja keliling semua alam ini dalam sekelip mata kalau dia nak, kan. Bukan hanya dalam satu malam, malah kalau sekelip mata pun Allah boleh nak bawa Nabi SAW mengelilingi alam-alamnya. Kenapa? Kerana dia Rabbul Alamin, Masya-Allah, ya. Kemudian Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Jadi Nabi diperlihatkan ketika Mi'raj itu pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya yang beriman, yang ingkar, ya. Umpamanya apa? Dan Allah tunjuk balasan orang yang berjihad di jalan Allah. Dan Nabi ditunjukkan satu golongan, hari ni dia tanam, lepas tanam je, hari tu juga dapat menuai. Tanam, pada hari yang sama dapat menuai. Ya, menunjukkan betapa hebat ganjaran yang Allah sediakan untuk orang yang berjihad di jalannya. Ya, ganjaran yang pantas dan berganda-ganda. Begitu juga Allah tunjukkan balasan untuk orang yang melakukan maksiat, ya, seperti yang makan harta anak yatim, dia mulutnya besar, kemudian nganga mulut tu dia sendiri yang ambil seketul batu daripada api, dia baling dalam mulutnya, kemudian batu itu keluar dari bawahnya. Masya-Allah, ini sangat menakutkan. Kemudian dia melihat balasan untuk orang yang makan riba, ya, perutnya seperti rumah, di mana dalam perut itu penuh dengan ular, dan ular itu boleh dilihat dari luar. Maknanya perut yang besar macam cermin je, boleh nampak ular. Iya, Masya-Allah, menggerunkan, ya. Balasan untuk orang yang makan riba, dan macam-macam balasan lagi yang ditunjukkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maliki Yaumiddin, maknanya Nabi diperlihatkan bahawa hari pembalasan itu memang real, suatu yang hakiki, yang pasti berlaku, dan Allah tunjuk apa yang akan diterima, sama ada ganjaran yang baik atau balasan yang buruk kepada orang yang sama ada beriman atau ingkar di dunia ini. Jadi apa lagi? Ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan. Jadi maknanya bila dah melihat begitu nyata kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka memang selayaknya lah pengakuan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon pertolongan daripadanya. Dan Allah tunjuk betul-betul bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Nabi mengajak manusia kepada Islam, beriman dengan rukun-rukun iman, itu maknanya Nabi mengajak mereka beriman, walaupun kita kata kepada perkara yang gaib, tapi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dah macam tak gaib lah, ya, sebab dia dah melihat semua perkara yang diajak kita supaya beriman dengannya. Kemudian
meminta supaya ditunjukkan jalan yang lurus, jalan orang yang beriman, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan orang yang sesat. Ini pun sudah nyata apabila Nabi SAW ketika naik ke langit dipertemukan dengan nabi-nabi yang terdahulu yang Allah beri nikmat kepada mereka. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau telah beri nikmat kepada mereka, iaitu para nabi alaihimussalatu wassalam. Jadi nabi-nabi yang Allah cerita dalam Al-Quran itu memang betul-betul wujud, dan nabi dipertemukan dengan mereka dan turun daripada langit. Nabi-nabi diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk turut solat, menjadi makmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan itu kata memusnahkan dakwaan orang Yahudi dan Nasrani yang mengaku bahawa mereka mengikut Nabi mereka, mereka mengikut ajaran Nabi mereka. Jadi nak menunjukkan bukti bahawa Nabi mereka pun ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi Muhammad, ya, mengetuai, menjadi imam kepada nabi-nabi yang mereka dakwa mereka ikut itu. Jadi masya-Allah, ya, jelas sekali, ya, Isra dan Mi'raj menterjemahkan apa yang kita baca selama ini dalam surah Al-Fatihah. Jadi memang selayaknya lah surah Al-Fatihah itu menjadi satu rukun dalam solat, yang mana Nabi kata tiada solat bagi mereka yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi itu sedikit peringatan daripada peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Di samping banyak lagi peringatan-peringatan, ibrah-ibrah yang kita dengar daripada ulama-ulama yang lebih hebat, ya, yang lebih mendalam ilmunya, dan yang lebih luas pengetahuan dan kebijaksanaan mereka. Jadi sebagai penutupnya, balik kepada peristiwa Isra, Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa, dan jangan lupa apa yang sedang berlaku di Masjid Al-Aqsa sekarang, dan ia menuntut kita supaya tidak berhenti berusaha, berjuang, melakukan apa saja demi membebaskan Masjid Al-Aqsa daripada penjajahan musuh-musuh Allah. Moga-moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.